Mengupas pengaruh Arab Saudi, Yaman dan Jordan dalam pendidikan agama. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman dan Jordan telah menjadi pusat utama bagi pelajar agama dari seluruh dunia, termasuk Malaysia. Mereka sering dipandang sebagai sumber asli ilmu agama Islam dan menjadi tempat rujukan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu Al-Quran, hadis serta disiplin-disiplin ilmu Islam yang lain. Namun, bersama dengan ilmu yang diajarkan, ada juga unsur-unsur ideologi tertentu yang mempengaruhi pemikiran pelajar yang kembali ke tanah air. Arab Saudi, sebagai contoh, terkenal dengan fahaman Salafi Wahabi yang menekankan pendekatan literal dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Begitu juga, Jordan dan Yaman mempunyai pengaruh ideologi tertentu yang mempengaruhi cara agama diajarkan, yang kadangkala berbeza dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia. Pelajar yang terdedah kepada pendekatan-pendekatan ini cenderung membawa pulang kefahaman yang mungkin tidak sesuai dengan konteks masyarakat tempatan. Pandangan dan metode tafsir yang disebarkan di negara-negara ini. 1. Pendekatan literal dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Di Arab Saudi, tafsiran Al-Quran dan hadis cenderung kepada pendekatan literal dan konservatif. Fahaman Wahabi yang berkembang pesat di Arab Saudi mengajarkan bahawa Al-Quran dan hadis harus ditafsirkan tanpa banyak perincian atau analisis yang mendalam, yang mungkin membuka ruang kepada pandangan-pandangan yang dianggap berbeza atau bertentangan. Pendekatan ini seringkali tidak sesuai apabila diaplikasikan di negara-negara yang mengamalkan tafsiran bermazhab seperti Malaysia. 2. Menolak amalan tradisi yang dianggap bid'ah. Amalan-amalan tradisi yang mempunyai akar sejarah dan budaya tempatan seperti Maulidur Rasul, tahlil dan ziarah kubur seringkali dianggap sebagai bid'ah oleh aliran Wahabi. Oleh itu, pelajar yang pulang dari Arab Saudi, contohnya, sering melihat amalan-amalan ini sebagai sesuatu yang menyeleweng dari ajaran Islam yang asli. Ini mencetuskan konflik dalam masyarakat apabila amalan-amalan tradisi yang telah diamalkan sekian lama mula dicabar. 3. Kepentingan pengiktirafan ijma' dan qiyas dalam mazhab Syafi'i. Di Malaysia, mazhab Syafi'i mengiktiraf pendekatan ijma' atau kesepakatan ulama' dan qiyas atau analogi sebagai sumber hukum yang penting di samping Al-Quran dan hadis. Walau bagaimanapun, pendekatan yang dipelajari di Timur Tengah cenderung untuk tidak mengiktiraf ijma' dan qiyas dengan cara yang sama, menyebabkan pelajar yang belajar di sana berpegang kepada pendekatan yang lebih kaku dan kurang fleksibel apabila menafsirkan teks agama. 4. Pengaruh syekh dan ulama' Timur Tengah. Sebahagian pelajar yang kembali dari Timur Tengah membawa serta pengaruh kuat daripada syekh dan ulama' di negara-negara tersebut yang dianggap lebih autentik atau sahih dalam memahami agama. Ini menyebabkan mereka sukar menerima pandangan ulama' tempatan yang mengamalkan pendekatan yang lebih moderat dan sesuai dengan budaya tempatan. Kesan ideologi Timur Tengah dalam masyarakat. 1. Mengakibatkan pemikiran yang rigid dalam masyarakat. Ideologi yang dibawa dari Timur Tengah ini seringkali mengakibatkan pemikiran yang kaku dan tidak terbuka kepada kepelbagaian pandangan. Ini boleh membawa kepada sikap eksklusif dalam kalangan individu atau kumpulan yang berpegang kepada pandangan tertentu sahaja dan menolak pandangan lain yang tidak sehaluan dengan mereka. 2. Menghakimi amalan tempatan dengan perspektif yang berbeza. Dengan membawa pendekatan yang tegar, mereka yang terpengaruh dengan ideologi Timur Tengah ini sering kali menghakimi amalan agama di Malaysia
dari perspektif yang asing bagi masyarakat tempatan. Amalan yang telah diterima turun-temurun di kalangan umat Islam di Malaysia dikritik dan dilabelkan sebagai tidak sesuai atau tidak autentik tanpa mengambil kira konteks dan keperluan masyarakat. 3. Mengabaikan nilai toleransi dan kepelbagaian dalam Islam. Salah satu kesan negatif dari pemikiran sempit ini adalah hilangnya nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam masyarakat. Islam sebagai agama yang menekankan kedamaian dan perpaduan kini dilihat sebagai sesuatu yang keras dan rigid. Ini bukan sahaja merugikan hubungan sesama Muslim, tetapi juga mempengaruhi persepsi orang bukan Islam terhadap agama ini. 4. Menggalakkan perpecahan dalam komuniti. Kehadiran pemikiran dan ideologi yang asing ini seringkali membawa kepada perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam tempatan. Golongan yang berpegang kepada ideologi Timur Tengah ini cenderung membentuk kumpulan yang eksklusif, memisahkan diri dari masyarakat umum dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti ajaran mereka. Akhirnya, ini mengakibatkan perpecahan dan ketegangan dalam kalangan umat Islam. Usaha menyeimbangkan pengaruh asing dan tradisi tempatan. 1. Memperkasakan institusi pendidikan agama tempatan. Institusi pendidikan agama di Malaysia perlu lebih proaktif dalam menawarkan kurikulum yang menghormati kepelbagaian pandangan dalam Islam. Dengan memperkasakan pendidikan agama yang berlandaskan mazhab Syafi'i, kita dapat mengukuhkan kefahaman yang lebih seimbang dan relevan dengan konteks tempatan. 2. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan konteks budaya. Mereka yang melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah perlu diingatkan bahawa ilmu yang dipelajari perlu disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, apabila pulang, mereka mampu menilai dengan lebih baik bagaimana ilmu tersebut boleh diaplikasikan tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat. 3. Memperkenalkan modul tentang kepelbagaian mazhab dalam Islam. Modul yang memberi penekanan kepada kepelbagaian mazhab dan pemahaman Islam yang luas perlu diperkenalkan dalam institusi pendidikan agama. Dengan memahami bahawa Islam membenarkan kepelbagaian pandangan, pelajar akan lebih terbuka dalam menerima perbezaan pandangan tanpa mudah menghukum atau mencela amalan-amalan yang berbeza. 4. Memastikan ulama tempatan lebih menonjol dalam memberikan panduan. Institusi agama dan ulama tempatan perlu lebih aktif dalam memberikan panduan yang sesuai dengan situasi tempatan. Ulama yang faham akan cabaran semasa masyarakat di Malaysia lebih berkemampuan untuk memberikan nasihat yang relevan dan boleh membantu menyelesaikan isu-isu tempatan. Bab ini telah mengupas peranan negara-negara Timur Tengah dalam penyebaran ideologi dan bagaimana pengaruh ideologi ini mempengaruhi pemikiran serta amalan agama dalam masyarakat kita. Pemahaman tentang perbezaan dalam pendekatan dan tafsiran yang dipelajari di luar negara dapat membantu masyarakat melihat kepentingan menyeimbangkan antara tradisi tempatan dan ilmu yang diperoleh dari luar. Bab seterusnya akan mengupas tentang bahaya mentafsir Al-Quran dan hadis mengikut kefahaman sendiri serta implikasi yang boleh timbul apabila ilmu agama tidak difahami dengan mendalam dan bertanggungjawab. Nantikan sambungan bab ke-5 dan terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi menonton video ini.